Pekebun kecil Rizda dan peserta Fekra terima dividen RM189.08 juta. Kaedah penggunaan vaksin AstraZeneca diumum esok. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita wilayah Selasa 27 April 2021 bersama saya Niza Usni Muhammad dan juga rakan jurubahasa isyarat Karun Nisa. Jadi terus bersama kami untuk perkembangan berita dari seluruh negara. Saudara, lintas langsung negeri-negeri akan dimulakan dengan Sabah bersama Muhammad Syarizam Awang. Antara fokusnya pelaksanaan PDPR 2 minggu selepas Aidilfitri, langkah proaktif kurangkan penularan COVID-19. Dan dari Kelantan pula menumpukan program sepanjang bulan Ramadan yang akan disampaikan oleh Muhammad Azidi Abdullah. Dan akhir sekali antara perkongsian dari Bumi Kenyalang bersama Fazrul Hisham Effendi. Jadi terus setia sejam bersama berita wilayah. Baiklah saudara, berita wilayah kami teruskan dengan sidang media khas PKP oleh Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan. Selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Trend kes positif COVID-19 harian masih lagi tidak menentu, ditambah pula dengan penemuan varian baru dari India. Malaysia telah mengambil tindakan pantas dengan menyekat sementara kemasukan pengembara dari India, pelajar antarabangsa warga negara India dan pelawat perniagaan antarabangsa ke negara kita bagi mengelakkan penularan varian tersebut. Beberapa negara lain juga turut mengambil langkah yang sama seperti Singapura, Hong Kong, Australia, Kanada, New Zealand, UAE, UK dan juga Indonesia. Bayangkan COVID-19 telah pun berada di dalam komuniti dan kemunculan varian baru ini akan meningkatkan lagi risiko penularan yang lebih besar jika kita tidak mematuhi SOP yang ditetapkan. Situasi pandemik di India pada ketika ini adalah satu peringatan kepada kita semua dan wajar diberikan perhatian yang serius. Kita mestilah berwaspada dengan penularan wabak ini, terutamanya ketika berada di tempat tumpuan orang ramai seperti Bazar Ramadan serta Bazar Aidilfitri dan lain-lain. Kita tahu kepatuhan rakyat terhadap SOP amat baik. Cuma ada segelintir yang masih alpa. Sebelum ini sudah ada beberapa kes Bazar Ramadan yang ditutup kerana pengunjung tidak mematuhi SOP, terutamanya berkaitan dengan penjarakan fizikal. Saya sendiri menerima beberapa kiriman video dan gambar yang menunjukkan kegagalan pematuhan SOP di Bazar Ramadan dan juga Bazar Aidilfitri. Sekiranya perkara ini terus berlaku, tidak mustahil tindakan penutupan sementara dan atau memendekkan waktu operasi terpaksa diambil.
Kita mesti sentiasa berdisiplin dan jangan mengabaikan SOP, khususnya ketika berada di Bazar Ramadan maupun Bazar Aidilfitri. Oleh itu saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan tahap kawalan kendiri dan pematuhan SOP agar persediaan untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri berjalan lancar. Sidang khas MKN sebelum ini telah mendengar pembentangan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengenai situasi serta penilaian risiko bagi tempoh 14 hari pelaksanaan PKPB serta PKPP negeri-negeri di seluruh negara yang dijadualkan tamat pada 28 April 2021. Secara keseluruhan, KKM mengesahkan status COVID-19 di kebanyakan negeri ketika ini menunjukkan tren tidak stabil serta nilai R0 meningkat dan melepasi angka 1.0 sejak 20 hari yang lalu. Selain daripada itu, berdasarkan pemantauan kes COVID-19 di Malaysia, KKM mengesahkan bilangan kluster berkaitan aktiviti sosial dan pendidikan bertambah sejak 2 minggu kebelakangan ini. Kes rentas negeri juga kekal tinggi di Kedah, Perak, Kelantan, Melaka, Pahang dan Sarawak. Pemantauan status COVID-19 di negeri-negeri mendapati tren penurunan iaitu di di Perlis, Kedah, Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Tren turun naik tidak stabil. Pahang, wilayah Persekutuan, Labuan, Melaka, Johor, Terengganu, Pulau Pinang, wilayah Persekutuan Putrajaya serta Sabah. Manakala tren meningkat berlaku di Kelantan, Sarawak serta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Di atas cadangan serta penilaian risiko oleh KKM, mesyuarat membuat keputusan seperti berikut. Bagi negeri Kelantan, kesemua 10 jajahan ataupun daerah iaitu Bacok, Jeli, Kota Baru, Macang, Kuala Kerai, Pasir Mas, Pasir Putih, Tanah Merah, Tumpat dan Gua Musang menunjukkan kadar insiden yang semakin meningkat. Oleh itu terus kekal di bawah PKP. 5 negeri atau wilayah dikekalkan status PKPB iaitu Selangor, zon merah masih banyak walaupun tren kes menurun. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, kawasan merah semakin meningkat. Johor, insiden menurun, zon merah berkurangan dan zon hijau meningkat. Pulau Pinang, kadar insiden tinggi dan zon merah masih banyak. Manakala Sarawak, kadar insiden meningkat dengan pertambahan zon merah dan jingga serta pengurangan zon hijau. Oleh kerana zon hijau semakin berkurangan dan zon merah meningkat serta 33 lokaliti sedang dilaksanakan PKPD, maka status negeri Sabah bertukar daripada PKPP kepada PKPB bersyarat. 9 negeri atau wilayah dikekalkan status PKPP. Perlis, seluruh negeri kini berada dalam zon hijau. Kedah, insiden kekal rendah. Zon merah dan jingga berkurangan, kuning bertambah kecuali PKPB di Kuala Muda yang masih zon merah. Perak, insiden masih kekal rendah, zon hijau bertambah dan zon merah berkurangan. Melaka, insiden kekal rendah dengan pertambahan zon kuning. Negeri Sembilan, kadar insiden menurun dengan peningkatan zon hijau kecuali PKPB di daerah Seremban yang masih zon merah. Pahang, insiden tidak stabil dan zon hijau serta kuning berkurangan. Terengganu, insiden stabil, zon hijau merah, zon merah dan zon kuning berkurangan. Wilayah Putrajaya tiada zon merah dan insiden
wilayah Persekutuan Labuan, insiden tidak stabil dan tiada zon hijau. Jadi semuanya kekal dengan PKP pemulihan. Pengekalan status PKP, PKPB dan PKPP bagi negeri-negeri ini akan mula berkuat kuasa pada 29 April sehingga 17 Mei 2021 kecuali Sarawak yang bermula 27 April sehingga 17 Mei 2021. Seperti yang SOP yang telah diumumkan sebelum ini, sama saja, iaitu pergerakan rentas negeri masih tidak dibenarkan. Kecuali bagi aktiviti pelancongan dari negeri PKPP ke negeri PKPP melalui konsep Green Travel Bubble menggunakan syarikat dan ejen pelancongan yang berdaftar dengan MOTAC, manakala pergerakan daerah dibenarkan. Pergerakan merentas daerah dibenarkan, bermakna pergerakan di dalam negeri dibenarkan, dibebaskan, kecuali di Sabah dan Sarawak di atas keputusan kerajaan masing-masing yang tidak membenarkan rentas daerah di Sabah dan juga Sarawak, walaupun di dalam negeri pun tidak dibenarkan. Beberapa kawasan dikenakan PKPD dan ditamatkan PKPD yang telah diumumkan sebelum ini. Sebelum ini kita mengumumkan PKPD di Politeknik Mukah Sarawak yang dijadualkan tamat pada 6 Mei 2021. Sepanjang tempoh itu sebanyak 264 kes positif direkodkan oleh KKM hasil daripada 1,703 keseluruhan ujian saringan. KKM memaklumkan semua kontak rapat kes positif telah dikenal pasti dan diasingkan di pusat kuarantin yang disediakan. Selain daripada itu, penghuni Politeknik Mukah telah disaring sebanyak 2 kali dengan kes terakhir dilaporkan pada 25 April iaitu 2 kes. Setelah membuat penilaian risiko dan atas nasihat KKM, kerajaan bersetuju menamatkan PKPD di Politeknik Mukah Sarawak pada 28 April iaitu lebih awal daripada yang dijadualkan pada 6 Mei 2021. Kerajaan sebelum ini juga telah melaksanakan PKPD di 3 perkampungan dan taman perumahan di Tawau, Sabah yang dijadualkan tamat esok pada 28 April. Ketiga perkampungan dan perumahan tersebut adalah Kampung Ranggu Batu 10 Mukim Balong, Fasa 2 Taman Semarak Mukim Sri Tanjung, Kampung Tanjung Batu Keramat. KKM telah melakukan 265 ujian saringan dan 8 positif di Kampung Ranggu Batu 10 Mukim Balun, Fasa 2 Taman Semarak, 160 ujian saringan yang 9 didapati positif, manakala di Kampung Tanjung Batu Keramat 102 saringan, 24 positif. KKM mengesahkan terdapat penularan kes dan kluster adalah terkawal, manakala semua kes positif telah diasingkan dan dimasukkan ke PKRC. Setelah membuat penilaian risiko, KKM menasihatkan supaya kita bersetuju dan juga kerajaan bersetuju untuk menamatkan PKPD di ketiga-tiga lokaliti tersebut pada 28 April seperti yang dijadualkan. Kerajaan juga sebelum ini melaksanakan PKPD di Kampung Baru Pasir Putih, Mukim Sri Tanjung, Tawau, Sabah yang dijadualkan tamat besok pada 28 April. KKM melaksanakan 847 ujian saringan, 23 daripadanya disahkan positif COVID-19. KKM memaklumkan masih terdapat banyak sampel ujian saringan yang sedang menunggu keputusan dan penularan masih berlaku di kawasan ini. Oleh itu, di atas nasihat KKM,
kerajaan bersetuju untuk melanjutkan PKPD di Kampung Baru Pasir Putih, Mukim Seri Tanjung Tawau, Sabah sehingga 12 Mei 2021. KKM hari ini melaporkan situasi semasa kes COVID-19 di PPR Batu 2, Lorong Habib Abdul Rahman, Tawau, Sabah. Sehingga kini KKM melakukan 48 ujian saringan dan daripada jumlah itu 15 orang didapati positif COVID-19. KKM mengesahkan penularan masih berlaku di lokaliti ini dan kadar kebolehjangkitan adalah tinggi. Setelah membuat penilaian risiko dan di atas nasihat KKM, kerajaan bersetuju untuk melaksanakan PKPD di PPR Batu 2, Lorong Habib Abdul Rahman, Tawau, Sabah berkuat kuasa 28 April sehingga 11 Mei. Tujuan dia adalah untuk membuat ujian COVID-19 kepada penduduk setempat dan seperti biasa SOP PKPD adalah sama. KKM juga telah melaporkan situasi semasa kes COVID-19 di PPR Batu 8, Jalan Apas, Tawau, Sabah. KKM telah melakukan 27 ujian saringan dan daripada jumlah tersebut 18 kes positif telah direkodkan. KKM mengesahkan penularan jangkitan masih berlaku dan kebolehjangkitan adalah tinggi. Oleh itu, di atas nasihat KKM, kerajaan bersetuju melaksanakan PKPD di PPR Batu 8, Jalan Apas, Tawau, Sabah berkuat kuasa 28 April sehingga 11 Mei 2021. Kementerian Kesihatan juga telah melaporkan situasi semasa kes COVID-19 di Kompleks Abedon, Bumi Wealth, Kolopis dan Tanaki, Kinabatangan, Sabah. Sehingga kini KKM telah melakukan 103 ujian saringan dan daripada jumlah tersebut 13 didapati positif dan KKM mengesahkan berlaku peningkatan kes secara mendadak dalam tempoh 1 minggu dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi. Atas nasihat KKM, kerajaan bersetuju untuk melaksanakan PKPD di Kompleks Abedon, Bumi Wealth, Kolopis dan Tanaki, Kinabatangan, Sabah bermula 28 April sehingga 11 Mei. KKM juga telah melaporkan situasi terkini di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Hulu Balingian, Sibu, Sarawak. Sehingga kini KKM mengesahkan sebanyak 103 kes positif yang direkodkan daripada 201 ujian saringan yang dijalankan ke atas penghuni dan pelajar di sekolah tersebut. KKM memaklumkan berlaku peningkatan kes di lokaliti ini dan kadar kebolehjangkitan adalah tinggi. Oleh itu, atas nasihat KKM, kerajaan bersetuju melaksanakan PKPD di SMK Ulu Balingian, Sibu, Sarawak berkuat kuasa 28 April sehingga 11 Mei. KKM juga melaporkan situasi terkini COVID-19 di Felda Umas, Kalabakan, Sabah. Sebanyak 21 kes positif daripada 52 ujian saringan dilakukan. KKM memaklumkan masih berlaku penularan kes ini di lokaliti ini dan terdapat 19 ujian saringan masih menunggu keputusan. Oleh itu, di atas nasihat KKM, kerajaan bersetuju melaksanakan PKPD di Felda Umas, Kalabakan, Sabah berkuat kuasa 28 April sehingga 11 Mei 2021. Itu antara PKPD kawasan-kawasan yang dikenakan PKPD, sama ada yang baru, yang dilanjutkan ataupun ditamatkan. Saya ingin maklumkan sedikit tentang Task Force Operasi Pemantauan. Semalam PDRM telah menahan 282 individu di atas kesalahan engkar dan daripada itu ingkar SOP. Daripada itu 277 di kompaun manakala
5 direman. Mengenai kawalan sempadan, Ops Benteng semalam berjaya menahan 19 orang parti dan merampas 5 buah kenderaan darat dalam operasi yang dilakukan, dan operasi juga telah mengesan 77 buah bot atau kapal melalui aktiviti penglihatan. Sebanyak 272 SJR Ops Benteng dilaksanakan di seluruh negara. Minggu lepas saya menjanjikan untuk mengumumkan SOP Aidilfitri. Saya ingin maklumkan bahawa JAKIM masih lagi memperhalusi SOP tersebut bersama dengan KKM dan MKN. InsyaAllah setelah selesai, kita akan umumkan dalam waktu yang terdekat ini. Sekali lagi saya ingin mengingatkan supaya kita sentiasa mengamalkan kawalan kendiri, elakkan berada di tempat tumpuan orang ramai. Gaya hidup kita telah berubah, jadi kita perlu membiasakan diri dalam suasana norma baru. Terima kasih. Saya buka kepada soalan. Dato' Sri, semalam tular di media sosial ada peniaga berhubung di kompaun 50,000 dan ada yang di kompaun 1,500 dalam bas yang dinaiki kerana bas itu sendiri tidak sediakan QR code atau buku. Sejauh manakah kebenaran isu ini dan boleh Dato' Sri komen mengenai perkara ini? Ya, tentang yang 50,000 tu saya rasa dah heboh seluruh negara, dan seperti kita tahu yang hukuman ini adalah di bawah bidang kuasa Kementerian Kesihatan dari segi pengurangan dan sebagainya. Dan tadi saya lihat sendiri melalui media bahawa Menteri Undang-Undang telah pun memberikan penjelasan bahawa saman 50,000 itu adalah keterlaluan, ya, keterlaluan. Sebab telah pun dibentangkan dengan detail dari segi jenis-jenis kesalahan dan jumlah-jumlah saman yang kompaun yang patut dikenakan, ya. After all, 50,000 itu dari segi ordinans darurat sebelum ini yang diumumkan adalah berkaitan dengan syarikat, ya. Walaupun ini bukan di bawah bidang kuasa kita, tetapi di bawah bidang kuasa pihak penguat kuasa, iaitu pihak polis, manakala untuk rayuan pengurangan adalah di bawah bidang kuasa Kementerian Kesihatan. Jadi saya difahamkan tadi, saya lihat Timbalan Menteri Kesihatan juga telah membuat kenyataan di dalam media, dan saya percaya Menteri Kesihatan juga akan membuat kenyataan kalau belum lagi, dan perkara ini sedang diambil tindakan oleh Kementerian Kesihatan. Jadi kita tunggulah pengumuman ataupun kenyataan daripada secara official daripada Kementerian Kesihatan, ya. Tapi bagi diri saya, walaupun di luar bidang kuasa saya, tapi perkara seperti itu tidak sepatutnya berlaku, ya. Hukumannya adalah terlalu tinggi. Tetapi mereka masih yang bersalah, yang dikenakan kompaun, boleh merayu kepada Kementerian Kesihatan, ya. Datuk Seri nak tanya, hari ini tular mengenai SOP Aidilfitri dan juga SOP mengenai rentas daerah tidak dibenarkan dalam tempoh 5 hari sebelum dan selepas raya. Komen Datuk Seri mengenai perkara ini? Fake. Tak betul, ya. Saya tak pernah umumkan SOP Aidilfitri. Belum lagi. Saya dah kata saya akan umumkan SOP Aidilfitri, iaitu sambutan sewaktu Aidilfitri akan diumumkan, iaitu tentang takbir, tentang solat Aidilfitri, mengunjung sewaktu Aidilfitri, berziarah tanah perkuburan, akan diumumkan, ya, akan diumumkan. Dan tentang rentas daerah tidak dibenarkan, itu tidak benar sama sekali. Mengenai PDPR, proses seperti yang kita tahu, proses PDPR ni perlukan pemantauan ibu bapa. Jadi adakah masih terpakai pelaksanaan bekerja dari rumah untuk pekerja sektor awam, dan bagaimana pula dengan sektor swasta? Ada tak bentuk-bentuk pelonggaran lain untuk membantu ibu bapa yang bekerja ni untuk memantau proses PDPR anak-anak mereka? Ya, dulu kita pernah
diumumkan mengenai bekerja dari rumah, bekerja dari rumah. Tetapi keadaan berubah. Untuk swasta misalnya, semua telah pun bekerja di pejabat masing-masing, dah diumumkan. Jadi sekarang ni keadaan mungkin ada perubahan dari segi jumlah COVID positif dan sebagainya. Dan saya percaya kita pihak kerajaan akan berbincang. Mungkin dengan KPPA akan berbincang perkara ini. Mungkin dengan pihak swasta, Kementerian Kesihatan mungkin akan berbincang perkara ini. Dan kalau kita sebut tentang pendidikan, pendidikan dah ada yang belajar di sekolah. Ada tempat, ada sebab sudah pun tidak dibenarkan. Jadi perkara ini saya percaya akan dibincangkan oleh Kementerian Pendidikan bersama dengan pihak KPPA dari segi untuk membantu mengurangkan bebanan kepada ibu bapa yang perlu bekerja tetapi anak terpaksa berada di rumah. Ini back seperti asal yang seperti awal dulu, PKP 1.0 dulu. Jadi sebelum PKP 2.0, awal PKP 2.0 kita ada sedikit perubahan, kemudian kita longgarkan. Akhirnya semua di swasta semua dah bekerja di pejabat, tidak lagi bekerja daripada rumah. Kalau dulu 30% di rumah, tetapi akhirnya kita bila ada sedikit kelonggaran, kes makin menurun, kita benarkan bekerja di pejabat. Tapi sekarang kita lihat kes meningkat. 2,700 ini dah kekal beberapa hari. Jadi kalau ada sebarang perubahan, perkara ini akan dibincangkan dan KPPA pasti akan umumkan manakala pihak MITI akan mengumumkan bagi kes yang berkaitan dengan pekerja swasta. Okey, kita tunggulah apa perbincangan dan keputusan nanti. Alright, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesejahteraan masyarakat luar bandar tidak pernah diabaikan dan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan pembayaran dividen kepada pekebun kecil Risda dan peserta FECRA melibatkan nilai keseluruhan RM189.08 juta ketika berucap merasmikan majlis penyampaian dividen Risda dan FECRA 2021 di Ibu Negara. Beliau berkata dividen Risda berjumlah RM38.17 juta dibayar kepada 16,080 peserta rancangan tanam baru berkelompok RTBB. Manakala 15,165 peserta tanam semula komersial TSK 2020 menerima bayaran RM43.86 juta melibatkan keluasan 20,123 hektar. Risda turut mengagihkan keuntungan zakat korporat kepada lebih 4,000 asnaf pekebun kecil dan institusi agama terpilih berjumlah RM2.48 juta. Diharapkan dengan usaha-usaha kerajaan dan pelbagai bantuan yang disediakan ini, masyarakat luar bandar akan lebih bertambah maju dan berdaya saing. Saya akan sentiasa menyambut baik usaha-usaha KPLB dan juga agensi-agensi untuk memertabatkan kesejahteraan masyarakat kita yang ada di luar bandar sana. Sementara itu, 58,826 peserta FECRA akan menerima agihan akhir lebihan keuntungan tahun 2020 berjumlah RM107.053 juta secara berperingkat bermula hari ini. Ia adalah hasil keuntungan bersih dari 890 projek ladang milik peserta yang dimajukan oleh FECRA. Dalam pada itu, sebagai usaha berterusan memelihara kebajikan pekebun kecil di seluruh negara, kerajaan sekali lagi menyediakan bantuan musim tengkujuh dengan nilai peruntukan RM69.9 juta. Setiap pekebun kecil yang layak akan menerima RM600, masing-masing RM300 pada Disember ini dan bakinya pada Januari tahun depan. Hasil yang terbaik untuk keperluan industri. Menerusi KPLB, setiap tahun kerajaan bukan saja menyalurkan bajet yang besar untuk pembangunan masyarakat luar bandar, malah kerajaan yang prihatin ini juga memandang serius kebajikan pekebun kecil yang ditimpa bencana.
Bantuan tersebut akan memanfaatkan 232,319 penerima. Tahun lalu, kerajaan memperuntukkan RM129.8 juta untuk BMT dan RM64 juta menerusi bantuan khas COVID-19 kepada golongan sasar. Satu pengumuman berkenaan kaedah penggunaan vaksin keluaran AstraZeneca akan dibuat esok dan ia bagi mengurangkan kerisauan orang ramai berhubung berlakunya insiden pembekuan darah dalam kalangan penerima vaksin sekaligus menjejaskan proses vaksinasi. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairy Jamaluddin berkata satu perbincangan akan dibuat bersama Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba mengenai perkara tersebut. Akan kita buat satu pengumuman besok tentang kaedah penggunaan AstraZeneca yang boleh mengurangkan kerisauan orang ramai. Besok ada PC saya dengan Dr. Adham tengah hari kan. So, saya akan umumkan sesuatu dengan Dr. Adham berkenaan dengan AstraZeneca. Walaupun selamat, walaupun data, sains, segala-galanya menyatakan bahawa AstraZeneca selamat, saya mengambil kira pandangan daripada rakyat yang besar. Ya. Kita tidak mahu vaksin ini menggugat program imunisasi. Khairy berkata demikian selepas melawat pusat pemberian vaksin COVID-19 di Kangar. Secara keseluruhan, 65,849 individu sudah mendaftar untuk suntikan vaksin COVID-19 di Perlis. Bagi fasa kedua, 23,550 golongan warga emas, komorbid dan orang kurang upaya di negeri itu telah berdaftar. Memastikan keselamatan dan mempertahankan kedaulatan negara di perairan, tugas dan tanggungjawab Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM sentiasa siap siaga dalam menghadapi cabaran dan juga rintangan. Jadi bertepatan dengan tema TLDM Siaga, Kedaulatan Terpelihara, sempena sambutan Hari Ulang Tahun TLDM ke-87, kita langsung bersama Nur Syahana Kamarudin di pangkalan TLDM di Lumut. Silakan. Bawa ke perbarisan dulu. Perbarisan dulu baru masuk. Baik, terima kasih Niza di Angkasa Puri. Apabila bercakap tentang kuasa armada negara, lambang sama bertali dengan cawangan kata sedia berkorban menjadi entiti Tentera Laut Diraja Malaysia TLDN yang sebenarnya tidak asing buat kita, bermula dengan pembentukan Tentera Laut Simpanan Sukarelawan Negeri Selat pada 27 April 1934 di Singapura. Kini tanggungjawab TLDM semakin bertambah seiring dengan cabaran menangani ancaman dari pelbagai dimensi, dan untuk kali ke-87 ini temanya iaitu TLDM Siaga, Kedaulatan Terpelihara, dan untuk bercakap lebih lanjut mengenainya bersama saya ketika ini Timbalan Parlimen Armada Barat Laksmana Pertama I Taipei. Selamat petang tuan. Selamat petang. Jadi Laksmana menjangkau usia 87 tahun, usia yang matang. Bagaimana Laksmana melihat kedudukan dan pencapaian TLDM sepanjang tempoh itu? Ya, sejak ditubuhkan pada tahun 1934, TLDM telah mengalami banyak perubahan dan juga kemajuan. Jadi dari segi perubahan, kita lihat TLDM daripada Brown Water Navy telah kini berubah kepada Blue Water Navy, iaitu kita sebelum ni ada bot-bot yang kecil saja. Pada hari ini TLDM boleh megah dengan kapal-kapal kombatan, kapal jenis LMS, kapal selam dan pesawat helikopter. Dari aspek lain pula, TLDM juga ada beberapa pencapaian, iaitu telah menjalini hubungan yang amat akrab dengan negara-negara ASEAN melalui diplomasi pertahanan, iaitu kita mengadakan lawatan operasi, melaksanakan exercise dan juga membuat lawatan dari ketua-ketua tentera laut. Jadi Laksmana, tahun ke-87 temanya
TLDM Siaga Kedaulatan Terpelihara. Kenapa sebenarnya tema ini dipilih dan diangkat? Ya, tema TLDM Siaga dan Kelautan Terpelihara ini adalah satu tema yang amat bertepatan untuk sambutan TLDM pada tahun ini. Kerana dari segi kalau katakan kesiaga, maka TLDM memerlukan semua aspek bersiap-siaga, iaitu dari segi the people, platform dan juga proses. Dengan siaganya armada, maka armada kapal-kapal boleh aku gerakkan untuk menjaga dan melindungi perairan negara. Jadi Laksmana, kita sekarang berhadapan dengan pandemik COVID-19. Dari segi sambutan, bagaimana dilaksanakan mengikut norma baru? Mengikut tradisi tentera laut, apabila kita ada hari TLDM, kita akan mengadakan hari terbuka armada, program Merdeka Dara dan juga projek Jiwa Murni dan juga pembarisan seperti mana yang disaksikan pada petang ini. Jadi walaupun untuk sambutan kali ini kita masih teruskan dengan pembarisan, cuma kita mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh MKN dan KKM, di mana kita mengikuti SOP yang telah ditetapkan, iaitu melalui penjarakan sosial dan juga memastikan kita memakai pelitup muka. Jadi Laksmana, mungkin di kesempatan ini Laksmana nak beri ucapan sempena dengan hari TLDM 87. Jadi sempena hari TLDM ke-87, saya ucapkan selamat menyambut hari TLDM kepada semua lapisan warga the Navy people dan juga kepada pejabat awam yang bertugas di dalam TLDM. Terima kasih. Baik, terima kasih Laksmana Pertama E Taiping untuk berkongsikan dengan kita sambutan hari TLDM ke-87. Baik, kira itu dapat saya kongsikan dari pangkalan TLDM Lumut ini. Kembali bersama Miza di studio Angka 10. Silakan. Baik, terima kasih Syahana. Dan seperti biasa, sebelum kita ke lintas langsung negeri-negeri, kita ikuti dahulu laporan cuaca semasa oleh Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Wan Muhammad Hafiz Husin. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada ketika ini negara kita masih lagi menerima pengaruh angin daripada pelbagai hala dengan kelajuan yang agak lemah, sekitar 10 hingga ke 20 km sejam. Dalam fasa peralihan monsun, angin bertiup daripada pelbagai hala ini ianya adalah normal dan kadang-kadang kita jangkakan ianya akan berlanjutan sehingga ke pertengahan Mei. Dan dalam tempoh ini, secara klimatologinya, hujan lebat, ribut petir dan juga angin kencang boleh berlaku pada awal petang sehingga ke awal malam, terutamanya di bahagian pantai barat Semenanjung dan juga di bahagian pedalaman. Jadi pada orang ramai diharapkan lebih berhati-hati sekiranya hendak pulang ke rumah daripada tempat kerja ataupun membeli juadah berbuka puasa di bazar Ramadan. Baiklah, seterusnya kita akan beralih ke paparan Gemerada bagi melihat keadaan cuaca semasa pada ketika ini. Dan kita dapat perhatikan pada ketika ini, seperti diramakan, hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku di hampir ke semua negeri di Semenanjung Malaysia kecuali di Pulau Pinang. Hujan lebat ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Keadaan yang serupa juga berlaku di negeri Sabah dan Sarawak. Di negeri Sabah, hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di bahagian Sandakan, di bahagian Kudat dan juga di bahagian pantai barat. Di negeri Sarawak pula, hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku di hampir ke semua bahagian, tetapi ianya lebih tertumpu di bahagian tengah di negeri Sarawak. Keadaan lembap di negeri Sabah dan Sarawak ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke lewat petang sahaja, tidak seperti di Semenanjung Malaysia yang kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke malam. Dan bagi anda untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun muat turun aplikasi MyCuaca ataupun Facebook, Instagram dan juga Twitter. Mudah, hanya di ujung jari anda. Baiklah, berpisah kita lihat ramalan cuaca di bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian apa Map Malaysia, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Baik, terima kasih Hafiz dari Malaysia. Dan khususnya untuk perkembangan dari negeri pula, kita mulakan dengan Sabah. Antara yang menarik hari ini, pelaksanaan PDPR 2 minggu selepas Aidilfitri, langkah proaktif kurangkan penularan COVID-19 dan pembayaran secara pandu lalu dalam talian dan kaunter memudahkan urusan bayaran zakat. Jadi untuk perinciannya, kita langsung saja bersama Muhammad Syarizam Awang di Kota Kinabalu. Silakan. Baik, terima kasih Miza. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Komitmen jabatan dan agensi persekutuan di Sabah khususnya berkaitan bidang pertanian akan membantu merealisasikan Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nur berkata, pertanian merupakan salah satu daripada 3 teras dan sektor utama fokus pertumbuhan ekonomi SMJ selain perindustrian dan pelancongan. Bagi sektor pertanian, Datuk Haji G berkata selain kerajaan negeri, jabatan dan agensi persekutuan seperti Lembaga Pertubuhan Peladang LPP Sabah turut membantu menyediakan banyak insentif dan skim bantuan kepada petani di Sabah. Kerajaan negeri mengal-alkan insentif dan skim bantuan yang disediakan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan menerusi LPP Sabah kepada petani serta peladang untuk membawa negeri ini ke arah kemajuan. Beliau berkata demikian semasa menerima kunjungan hormat pengarah LPP Sabah, Anita Miswari dan rombongan di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah. Sementara itu, Anita memaklumkan LPP Sabah membelanjakan sebanyak RM62 juta pada tahun lalu bagi melaksana pelbagai projek pembangunan dan bantuan kepada peladang di Sabah. Sabah mempunyai 26 buah pertubuhan peladang kawasan dengan 770 unit peladang dan 80,184 ahli peladang. Keputusan Kementerian Pendidikan untuk menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR selama 2 minggu selepas cuti Aidilfitri ini dilihat sebagai langkah proaktif kerajaan bagi mengurangkan penularan COVID-19. Pembantu Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk Seri Dr. Rudi Awah, ketika ditemui RTM berkata, keputusan itu bukan mudah dilaksana. Namun, ianya demi kebaikan bersama memandangkan terdapat kluster di sekolah. Sememang kita faham bahawa kerajaan bukan semudah itu untuk memutuskan apa juga yang disarankan, tapi ini cara mereka untuk mengelakkan daripada COVID-19 ini akan menular. Jadi kita akurlah. Sementara itu, Pengarah Pendidikan Sabah, Datuk Dr. Mistrin Radin berkata pihaknya menyokong penuh keputusan tersebut. Ketika dihubungi pemberita RTM, beliau berkata Jabatan Pendidikan Negeri akan memberi panduan pelaksanaan dan pemantauan PDPR kepada semua sekolah seluruh negeri. Manakala ibu bapa yang ditemui pula mempunyai pandangan berbeza. Di sudut baiknya mungkin itu salah satu untuk kita mengurangkan jangkitan COVID-19 ni. Tetapi dari sudut buruknya, secara online sebenarnya, dia tidak memenuhi keperluan untuk tu murid. Kita melihat PDPR ni akan mampu mengurangkan kes COVID lah. Tapi dari sudut negatif itu kita melihat banyak isu-isu pembelajaran yang saya nampak tidak sampai. Sabah yang berada dalam kumpulan B akan memulakan sesi PDPR pada 17 hingga 28 Mei sebelum menyambung cuti penggal bermula 29 Mei hingga 13 Jun. Pusat Zakat Sabah PZS meneruskan konsep zakat pandu lalu dan memperkenalkan pembayaran zakat fitrah secara dalam talian tahun ini. Perkhidmatan kaunter zakat turut dibuka yang mendapat reaksi positif dalam kalangan pembayar zakat. Ikuti laporan Salih Jikri yang meninjau suasana pembayaran zakat di sekitar Kota Kinabalu. Masuk tahun kedua, umat Islam diberi pilihan sama ada kaedah pembayaran zakat secara pandu lalu, pembayaran dalam talian atau kaunter zakat dengan mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan. 3 kaedah itu pastinya memudahkan umat Islam untuk menunaikan zakat fitrah yang merupakan rukun Islam yang keempat menjelang Ramadan. Ini inisiatif PZS mengurangkan perkhidmatan secara bersemuka bagi pengekang penularan COVID-19. Menurut Amil yang ditemui, walaupun perkhidmatan zakat pandu lalu dan zakat dalam talian diteruskan, namun sebahagian umat Islam mengunjungi kaunter zakat secara bersemuka.
Buat masa ni pembayar zakat tu agak slow sikit lah. Mungkin jarakkan waktu-waktu yang rancak ni pada waktu Jumaat lah. Sebahagian umat Islam yang ditemui menyifatkan lebih selesa dan relevan menunaikan zakat secara bersemuka. Saya rasa memang relevan lagi lah berbanding dengan online ni. Online ni macam kita pun tak nampak apa-apa. So kita just transfer duit begitu untuk zakat tu. Kalau online ni memang selesa lah, cepat lah. Tapi segi afdalnya yang baca doa ni tiada. Kalau bagi saya suka lagi yang bayar yang secara face to face tu lah. The best choice for me is drive-thru. Sebab kita masih boleh buat akad tu secara bersemuka. Online kita tidak boleh buat akadnya. So kita tidak nampak. Seramai 2,000 amil ditugaskan Zakat Sabah sepenuh Ramadan tahun ini di seluruh negeri. Apapun kaedah yang dilaksanakan untuk membayar zakat, sama ada di kaunter zakat ataupun secara pandu lalu ataupun secara dalam talian, demi mengekang penularan COVID-19, prosedur operasi standard mesti dipatuhi. Apa yang paling penting sebagai umat Islam, kita telah menunaikan tanggungjawab kita mengeluarkan zakat sempena Ramadan ini. Berzakat membawa berkat, bersama membangun asnaf zakat. Salih Jikri, RTM. Sekian berita dari Sabah petang ini. Bersama kekang penularan jangkitan pandemik COVID-19. Kita jaga kita. Kembali bersama Miza Yusni di Angkasa Puri. Miza, silakan. Baik, terima kasih Syarizam. Dan lintas langsung dari Sarawak pula dengan tumpuannya Taman Negara Terhubung Karang Miri Sibuti dibuka semula kepada orang awam bermula hari ini. Jadi kita terus saja bersama Fazrul Hisham Afandi untuk laporannya. Silakan. Terima kasih Miza. Assalamualaikum dan salam hormat. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Bintulu semalam mengumumkan PKPB Bintulu untuk daerah Bintulu, daerah Sebauh dan daerah Tatau disambung semula hari ini hingga 17 Mei depan. Pengurusinya Jack Aman Luat berkata PKPB di Bintulu disambung semula memandangkan bahagian Bintulu masih mencatatkan angka tertinggi COVID-19. Jack Aman Luat menegaskan tiada individu yang dibenarkan berada di tempat awam selepas pukul 8 malam tanpa alasan yang munasabah boleh ditangkap. Tambahnya, aktiviti rekreasi dan riadah di Pantai Tanjung Batu, Taman Tumbina, Pantai ABF dan Taman Millennium tidak dibenarkan, termasuk aktiviti yang boleh mengundang kehadiran ramai di suatu tempat sehingga menyukarkan penjarakan fizikal. We don't want cases of those people yang organizing these social activities, minum dan sebagainya, barbecue, whatsoever. Itu kita have to put a stop to this. Beliau berkata lagi bagi sektor perikanan, peladangan, pertanian, penternakan dan semua yang berkaitan dengan rantaian makanan adalah dibenarkan beroperasi pukul 6 pagi hingga 8 malam, tertakluk kepada pihak berkuasa tempatan PBT. Penglibatan orang awam khususnya belia sebagai sukarelawan menerusi program Malaysia Vaccine Support Volunteers MyVac. Bukti kebersamaan golongan itu membantu kerajaan menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK yang memasuki fasa 2. Setakat ini seramai 36 orang sukarelawan telah berdaftar dengan MyVac untuk bahagian Limbang yang mana mereka ini akan ditugaskan menjadi sukarelawan MyVac apabila PICK dilaksanakan di Pusat Pemberian Vaksin PPV di Limbang dan Lawas. Penolong Pegawai Belia dan Sukan bahagian Limbang, Muhammad Afiq Abdul Azizi, berkata pendekatan ini amat baik untuk membantu petugas Kementerian Kesihatan Malaysia KKM selain melancarkan urusan pendaftaran penerima vaksin. Kami amat berbesar hati dalam membantu pihak kesihatan dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan pada kali ini. Dan tugas utama MyVac ini ialah di kaunter pendaftaran dan juga kaunter saringan. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita di Limbang, juga menjelaskan bahawa daripada jumlah itu, 25 orang dari Limbang telah mendaftar menjadi sukarelawan MyVac setakat ini dan selebihnya dari Lawas. Mereka akan ditempatkan di PPV Dewan Suarah Limbang dan Institut Latihan Islam Malaysia, Kampus Lawas.
MyVac merupakan inisiatif yang ditubuhkan hasil kerjasama KKM, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Pengajian Tinggi dan Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia bagi melancarkan program imunisasi dengan menempatkan individu yang sedia berkhidmat dalam pasukan vaksinasi. Taman Negara Terumbu Karang Miri Sibuti dibuka semula kepada orang awam bermula hari ini. Ia ditutup selama lebih kurang seminggu ekoran kejadian seorang penyelam yang hilang semasa mengikuti aktiviti menyelam di kawasan Taman Negara berkenaan. Sehubungan itu, Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC dalam kenyataannya turut mengingatkan agar pengunjung sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP COVID-19 sepanjang berada di Taman Negara berkenaan. Antara aktiviti rekreasi yang dibenarkan ialah pengembaraan marin menggunakan bot dengan diiringi atau tanpa pemandu taman, snorkeling dan scuba diving dengan penyelam berlesen yang berkelayakan dan pemerhatian mamalia laut yang disertakan dengan pemandu taman. Manakala antara aktiviti yang tidak dibenarkan pula adalah lawatan bot yang membawa lebih daripada 10 orang setiap kumpulan atau setiap pemandu taman, termasuk operator luar dan ketua penyelam, penyelam skuba yang tidak berlesen, penyelam skuba tanpa ketua penyelam, tenaga pengajar, kumpulan penyelam atau snorkeling yang lebih daripada 10 orang setiap ketua penyelam. Tempoh waktu yang dibenarkan ialah 8 jam antara pukul 8 pagi hingga 5 petang dengan kapasiti pengunjung sebanyak 50% pada satu-satu masa. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih. Dan seterusnya kita ke Kelantan pula dengan tumpuan program sepanjang bulan Ramadan dan kuih tai itik juadah pemanis mulut yang sentiasa menjadi pilihan. Jadi untuk laporan penuh, kita terus saja bersama Muhammad Azizli Abdullah di sana. Silakan. Baik, terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Kelantan FM antara stesen radio negeri yang menjadi pilihan ramai sekali lagi mengimarahkan sambutan Ramadan dengan pelbagai program menarik bagi memastikan rancangan diterbitkan bersesuaian serta memenuhi citarasa pendengar. Beberapa kelainan dan penambahbaikan dibuat terutama melibatkan susunan kandungan bahan siaran. Menurut Pengarah Penyiaran Kelantan, Wan Azhan Wan Hamad, buat jolong kalinya rancangan khas tazkirah agama yang disampaikan pimpinan dan barisan Esko Kerajaan Negeri diperkenal menerusi segmen Mari Dengar Orang Ngajar yang disiarkan setiap hari selama 30 minit. Selain itu, pelbagai resepi masakan turut dikongsi menerusi rancangan Selera Ramadan yang disiarkan setiap pagi. Kita mengharapkan pendengar-pendengar kita terus setia bersama Kelantan FM yang kita pasti program kita terbitkan sentiasa memenuhi citarasa sesuai dengan tagline kita, penuhi citarasa anda, dan kita mengharapkan dalam tempoh ini juga kita bersama-samalah memutuskan rantaian penularan COVID-19. Kita patuh apa yang kerajaan minta kita laksanakan, kita patuhlah. Dan pada masa yang sama, dengarkanlah selalu Kelantan FM. Wan Azhan berkata demikian pada program Jelajah Ramadan Kelantan FM bersama Adabi Consumer Industri Sdn Bhd menyantuni anggota APMM Kelantan di perairan Tok Bali Pasir Putih. Program Turun Padang Kelantan FM Cakna Komuniti yang digerakkan sebelum ini juga diteruskan malah diperluaskan kelompok sasaran termasuk petugas barisan hadapan. Bagaimanapun buat masa ini perjalanan program terpaksa ditangguhkan seketika berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan yang sedang berkuat kuasa di negeri ini. Setiap kali tibanya bulan Ramadan, kuih putih telur atau lebih sinonim dengan panggilan kuih tai itik amat popular sebagai pemanis mulut. Nama yang pelik namun ia adalah kuih warisan yang sangat digemari kerana rasa dan teksturnya yang lembut dan sedap. Bagi pengusaha kuih tradisional Kelantan, Rusmain Nimat Ali, 51 tahun, beliau berkecimpung dalam pembuatan kuih berkenaan sejak berusia 16 tahun daripada arwah ibunya. Berkongsi cara memproses kuih, ia perlulah sentiasa dikacau setiap masa selama 30 minit selain memerlukan sukatan bahan tepat untuk menghasilkan tekstur kuih yang sempurna. Hanya menghasilkan kuih tahi itik pada bulan puasa sahaja, beliau telah dibantu 4 anaknya. Kuih berkenaan dijual pada harga RM5 sebekas. Kuih tai itik ni dia buat daripadanya gula, gandum, telur putih, batu daun pandai, minyak saja. Itulah perkara dia. Paling mudah. Jadi kat panggil kuih tai itik tu sebab apabila kita buat tu jadi berketul-ketul kan. Jadi macam dia nama tak nama kuih tai itik sebab ketul gitu. Tapi nama baru dia ni kuih putih telur.
Kadang-kadang nama tengok ombel dek buat itik ni Tapi makan sedap dek, makan sedap. Terah tak percaya. Walaupun dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, kuih tradisional berkenaan tetap laris dan mendapat permintaan tinggi daripada pelanggan. Malah, beliau juga menawarkan perkhidmatan penghantaran. Beliau yang menetap di Kampung Desa Rahmat Panji, Kota Baru, turut mahir menghasilkan kuih tradisional lain seperti buah tanjung, jalemas dan sekaya. Dua bahan itu mengakhiri berita wilayah dari Kelantan. Kembali ke Angkasa Puri. Salam Ramadan. Baik, terima kasih Azidi. Dan baiklah saudara, berita wilayah berakhir di sini. Terus patuhi SOP bagi mencegah penularan COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Dengan itu, Assalamualaikum dan insya-Allah kita jumpa lagi.